Hello, hi, good afternoon everyone. Gelapnya. Semua orang kat sana ke? Chinese New Year mood lagi ke? Boleh tak tolong raise up your hand so then I can know that all of you are there. Thank you, Shin Chen. Okay, very good. Bagus. So hari ni kita sambung tamadun Islam lah Tamadun Islam ni 3 minggu habis Minggu depan baru habis 3 minggu, okay? Sambil-sambil tu macam biasalah, you all ada soalan ke nak tanya tentang coursework sila both lah nak tanya pasal soalan tentang coursework ke ataupun tentang pembentangan pun boleh ataupun cara nak menulis assignment tu. Hari tu ada juga pelajar dah siap dia punya assignment and then dah buat kajian dia, dah dapat bahan and then dia nak menulis hasil tu lah. Cuma kalau kamu nak saya check boleh je. Contohlah you dah settle semua kan, you dah dapat bahan, you dah tulis semua tu, you nak bagi saya semak boleh, tapi saya semak secara random lah. Bukan detail satu-satu, tu dah kira semak betul. Ni maksudnya sama ada you punya penulisan tu okey ataupun tidak, then you can tag pada saya Contohnya cikgu boleh tolong checkkan tak bahagian hasil kajian satu. Saya tak berapa pasti betul ke tidak, nak just double confirm. Boleh, you tag saya dan saya semak secara random, secara rawak. Sekejap, ni RAE group 2. Ya, siapa tu nak tanya cikgu soalan, sila boleh je. Sila, tanya je. Ya, siapa? Siapa on mic tadi? Yes, Wong Kashing nak tanya apa? Boleh je Kashing. Ke saja angkat tangan tadi cikgu tanya tadi. Okay. Nak tanya boleh je ataupun nak type kat sebelah pun boleh. Nanti saya terus bagikan jawapan. Okay, we have 15 students here. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Siapa ada 2 kat sini? Heng Dong ada kan? Say yes. Ada. Yes. Jumin. Okay, Jumin. Ya. Okay, Han Xiang. Ya. Okay, Wei Hong. Wei Hong. Tak ada. Ong Mei Lin. Yes. Saya tak dapat tengok semua sekali. Pung Zuan. Yes. Okay, Kwa Yi Hang. Okay, good. So Yan Chang. Ya, saya. Okay, saya nampak. Okay, Tan Shin. Yes. Okay, good. Teo Leong Ho. Yes. Okay, good. Teo Izin. Teo Izzy. Yes. Okay, good. Wang Chun Yi. Yes. Alright, and then Wong Kashing. Yes. Right. Yong Weng Liang. Yes. Okay, good. And Yong Chi. Okay, good. Siapa tadi yang tak ada is Eng Wei Hong. Kan? Eng Wei Hong. Tolong cikgu. Nanti cari dia ni kat mana ni? Takkan pergi semain Jumaat ke hari ni? Ni. Sekejap. Nah. Wei Hong. Okay. Alright. Sebelum kita mula, saya nak ingatkan kamu, boleh tak bantu saya pergi dekat list nama tu. You tolong jot down dekat remark dengan tajuk tu. Once saya dah approve, you punya apa nama tu? Soalan temu bual semua tu saya dah check, meaning that I dah check, I dah bagi tahu pada you all untuk teruskan dengan temu bual semua tu. You boleh tak tolong update kat situ sebab saya dah banyak-banyak tu saya nampak adalah beberapa juga yang belum bagi. Tapi saya tak pasti mana kumpulan. So bila kamu update tu senang, saya dah tak ada nak kacau lagi dah kumpulan tu cuma saya nak tahu feedback sajalah. Yang macam yang belum hantar ni yang saya risau So I need your help, the leader. Siapa nama kumpulan? Okay, Chung Yi, Heng Dong and Yi Hang. Okay, Yi Hang sudah bagi, can you please check? Okay, saya dah check kan Yi Hang. Yi Hang ada kat sana tak?
Ke saya terlepas ke apa ni? Let me double check. Dah, okay. Hang punya dah. So can I just delete this one Okay. Tiga-tiga sudah kan? Betul tak? Boleh confirm dengan saya semula. Tiga-tiga kumpulan sudah. RAA Group 2. Yuhuu. I think mines haven't checked. Hang Dong. Punya. Yeah. Is it? Okay, dah hantar ke belum? Dah. Hantar bila tu? Tadi. Tadi? Saya ingat saya yang tertinggal ke apa sebab last 2 days saya dah ada check email satu-satu lah. Boleh tag saya tak? Sudah tag. Sudah tag baru tadilah. Okay, saya tak check email. Tak apa, lepas kelas ni cikgu check Hang Dong punya. Tajuk. Okay, kat bawah. Surat 11 kan? Mana dia? Lepas ni lah, lepas kelas habis ni lah Mana Okay, kumpulan yang lain saya assume dah jalan lah kajian tu ni. Kajian terhadap perniagaan atas transparan nombor barang. Okay. Boleh. Okay ni COVID-19 walaupun dia satu cabaran tapi sebenarnya adalah peluang untuk pembukaan banyak sebab kita kehilangan kerja dan sebagainya dan macam-macam lagi lah cabaran. Alternatif yang dibuat adalah online selling ataupun online perniagaan atas talian lah. Betul. Okay, melalui platform media sosial dan sebagainya. Boleh? Nanti saya semak Okay, kumpulan yang dah sudah, boleh tak tolong saya kumpulan Yihang dengan kumpulan Chunyi, you tulis kat sini tajuk yang dah disahkan, full tajuk. Okay. Lepas tu tolong tulis dekat sini remarks. Ni kumpulan siapa? Kan? Okay, remark kat sini saya buat satulah kumpulan siapa punya ni. Draft soalan telah disemak. Okay. So nanti buatlah kat sini tajuk yang sempurna. Right, boleh ni kumpulan Yihang dengan kumpulan Wong Chung Yi. Lepas tu nanti yang kumpulan Hang Dong saya dah settle terus tulis. Okay, boleh setakat ni ada lagi soalan? Record dulu. Okay. Ada orang cuci bilik air pula. Sekejap. Bising lah bunyi bilik air pula dah. Okay. Dengarkan suara saya kan? Bunyi air pula dah kat bilik air. Okay. Kita teruskan dengan tajuk kita iaitu berkaitan dengan perkembangan dalam tamadun Islam, perkembangan kelahiran, perkembangan dan kemerosotan. Okay. Dengar tak suara saya? Atau ada gangguan background ke apa-apa, ada tak? Is everything okay? Class rep? Is it okay, Chungi? Yes? Is it okay? Dengar tak? Dengar. Jelas? Okay, thank you Yan Chang. Alright. Sebelum kita mula, saya buka dululah Google Earth ni untuk tunjukkan kedudukan awal dalam perkembangan tamadun Islam. Last week pun saya ada tunjuk dekat mana bermulanya sebenarnya kelas. Dia daripada konsep yang dalam dalam bab 1 kita ada sentuh tentang teori kitaran kan yang dibuat oleh Ibn Khaldun, which is dia ada zaman kelahiran, zaman di mana semangat kekitaan tu menjadi pegangan lepas tu level keseronokan, lepas tu kepuasan, dan last kali dia sampai satu fasa kejatuhan tamadun tu yang menyebabkan yang berpunca daripada masalah moral yang runtuh, and then masalah salah guna kuasa and yang membawa kepada kejatuhan dan juga penindasan dalam masyarakat. So itulah keadaan situasi yang sebenarnya berlaku juga dalam tamadun Islam. So pada awalnya memang dia berlaku satu keadaan yang jatuh juga sebelum terbentuknya kerajaan di Madinah. So di kota Mekah yang mana bermulanya
sinar Islam tu dibawa selepas kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum tu diorang sebenarnya ada fasa kejatuhan juga. Bagi orang di Mekah, diorang ni zaman sebelum tu zaman-zaman Nabi Sulaiman dan sebagainya, dia ada satu empangan tu yang kita panggil sebagai empangan Ma'rib, kerajaan Sabak ni kita panggil. Empangan Ma'rib ni apa kita kata menggunakan satu teknologi yang bagus juga, cuma at the end of the era, sebab apa, masa tu kerajaan Sabak tu dia dah tak macam fokus pada pendidikan, lepas tu ilmu yang diorang ada tu dia dah tak salurkan pada next generation. So next generation dah tak tahu dah teknologi nak improve kita kata empangan tersebut. Dan pada waktu tu sebenarnya ada masalah jugalah, macam contoh satu bencana alam, and then ada juga isu yang macam tikus ke, yang haiwan-haiwan yang macam merosakkan empangan tu, dia gigit-gigit sikit-sikit, lama-lama makin tak kukuh kan binaan tu. Sedangkan dia memainkan peranan penting dalam pertanian. So jadi bila tak ada orang nak improve, nak perbaiki keadaan tu, teknologi diorang makin tak apa-apa okey. Lepas tu banyak pula masyarakat yang dah leka kan, diorang asyik fokus pada hal dunia saja, hiburan saja kan. So akhirnya empangan tu pecah, and then banjir besar berlaku, and then banyaklah kawasan-kawasan hancur, and then kawasan pertanian semua hancur kan. And then rakyat pula semakin leka semua, jadi menyebabkan kejatuhan pada keadaan tersebut. So macam mana dia kembali semula, Nabi Muhammad diutuskan sebagai Rasul bila dapat wahyu, and then dia mengislamkan kawasan di Mekah. So dekat Mekah tak semualah orang yang boleh menerima Islam tu. Masih lagi yang sebelum tu, masa fasa kejatuhan tu kan, kita panggil zaman jahiliyah, yang tak ada pegangan agama dan sebagainya, hidup dalam kegelapan. Jadi bila disampaikan Islam tu, maka mereka mengubahlah corak akidah mereka, percaya pada Tuhan, lepas tu dengan konsep akhlak yang baik, tindak tanduk yang baik dan sebagainya. Cuma apabila dikecam oleh masyarakat kat situ, kaum Quraisy lah, dan Nabi Muhammad bawa mereka pindah daripada Mekah ke Madinah. Okay, so in Madinah, all the people there, they are very welcoming. Jauh tu perjalanan dia. Lama dia punya hijrah dia tu sebab dia naik unta kan. That's why the Muslim celebrate the Ma'al Hijrah. Okay, maksudnya dia mengenang kembali perpindahan tersebut, but today dia punya maksud dia, simbolik dia adalah perubahan kepada kebaikan, iaitu kita ni berhijrah dalam jiwa kita untuk pergi kepada arah yang baik. So kalau ikutkan yang sejarah dia tu, perpindahan lah daripada Mekah ke Madinah. So dekat Madinah ni, okay, kalau you all nak tahu antara bandar Mekah dengan Madinah, ikut pengalaman saya lah yang saya pergi tahun 2013, time tu lah, lama dah. Tapi bukan haji, saya pergi umrah. Umrah is just like lawatan. So kita kalau compare dua bandar, Mekah dengan Madinah, Madinah memang lagi bagus. Dia punya kota tu macam tenang, tersusul, lepas tu kemas dan tak congested sangat. Tak macam congested lah. Dia tenang je. Kalau yang sebelah Mekah, bising kan? Kalau yang sebelah Mekah, dia memang ramai, pack sangat, orang dia ramai. Lepas tu macam apa kita kata busy lah dekat sebelah Mekah tu. Sebab kan diorang buat ibadah haji kat situ kan. Kalau Madinah ni dia tenang sikit. And then masa diorang balik sebenarnya pada sejarah perpindahan ni, kenapa kota tu sebenarnya daripada dulu lagi dah dirancang dengan baik. Sebab apa, masa orang-orang Islam berpindah ke sana, mereka ni dipanggil orang-orang muhajirin. Sampai kat sana orang-orang Ansar kita panggil Ansar ni maksudnya orang yang membantu. Diorang terdiri daripada ada kaum ada Jews, ada orang Yahudi, orang Nasrani. Dan bila orang Islam datang, they are very welcoming, dan dia bersetuju lah untuk tinggal bersama-sama. Dan untuk memastikan mereka ni hak mereka dilindungi masing-masing tu, so jadi diorang bersetuju untuk buat satu charter ataupun piagam, or the constitution. And we call this one as Piagam Madinah atau the Charter of Medina. So dekat dalam tu diorang setuju untuk lantik Prophet Muhammad as the leader. So, jadi di sini kita dapat lihat bahawa perpaduan itu adalah sumber kepada kemajuan bagi tamadun tersebut. Bila bersatu, diorang pun kongsi ilmu, kongsi hak masing-masing, and then berkongsi idea untuk membangunkan tamadun tersebut. Dan bila nampak
keadaan yang baik tu daripada situ, maka diorang pun makin dapat satu keyakinan daripada lokasi luar seperti Afrika, Europe dan Asia untuk mendekati ajaran Islam tersebut. Tapi not all lah. Next, after the demise of the Prophet, lepas Prophet meninggal, continue with the four caliph ataupun the four khalifah, which is we call Abu Bakar, Umar, Uthman and Ali. Right? Abu Bakar, Umar, Uthman and Ali. Lepas Abu Bakar, Umar, Uthman and Ali ni, dia extend lagi teritori dia tu, so kita panggil kerajaan tu sebagai kerajaan Umayyah. The Umayyad Caliphate. So this is the Umayyad Caliphate ataupun kerajaan Umayyah, tapi dekat dalam nota tu tak ada kelas. Dia terus pergi ke Abbasiyah. So nanti you all, tapi ini tak ada objektif kan, just essay kan. Okay, kalau you raja nak cari info pasal Umayyah dan silalah, kalau ni pun tak apa sebab masa sekolah pun ada belajar kan. So dalam kerajaan Umayyah, kemudian berkembang kepada Abbasiyah, kemudian kepada Ottoman Caliphate. So ada juga lagi Fatimiyah, but here they mention only Abbasiyah and Ottoman Caliphate. So the Abbasid Caliphate ataupun empire, this is the map. Okay, kalau kita tengok macam ni, kerajaan Abbasiyah tadi daripada Umayyah tadi, and then berkembang kepada Turki Uthmaniyah ataupun kita panggil Ottoman Caliphate. So Ottoman Caliphate ni melalui satu fasa yang panjang sangat sebab dia ada so many sultan class. They have like around 20 plus or 30 like that sultan dia, and ada era dia yang berbeza-beza. This one. Look at this. This is the end of the era of kerajaan Islam. First okay, the first era dia okay. Yang paling bagus is zaman Al-Fatih. Okay. Tapi yang zaman yang teruk sikit banyak cabaran is Sultan Abdul Hamid. This one. Yang ni semua raja boneka dah. Sultan Abdul Hamid is a good leader basically, tapi banyak cabaran yang dia terpaksa betulkan balik daripada kesilapan kepimpinan yang sebelum. So dengan itu banyak kecaman yang dia dapat. Okay, kat sini pun dia ada tunjuk juga antara 4 yang bagus dalam kepimpinan Turki. Like this is Abdul Hamid and this is Fatih. Yang dua ni lah paling famous, right? Nanti saya explain macam mana kejatuhan tersebut berlaku. Now, kita pergi dulu kepada zaman Abbasiyah. Zaman ini adalah zaman di mana kegemilangan Islam tu adalah berpunca daripada penyebaran ilmu, pengetahuan dan juga penciptaan teknologi. So kalau first tadi kita nampak konsep perpaduan, now they are focus more to the sumbangan dalam ilmu dan juga teknologi. Zaman ni semua orang macam fokus dia adalah ilmu, lepas tu kegiatan komentar ataupun dialog ilmu ataupun kita panggil sebagai macam hari ni kita panggil simposium, conference kan. What else? Dialog ilmu lah. So diorang kalau pergi mana-mana, diorang selalu bawa buku. Lepas tu diorang always macam thinking. Sebab waktu ni kan yang sebelah Europe sana pun diorang, kita panggil apa? Enlightenment. Era macam penyuburan aspek falsafah. So daripada falsafah ni diorang kat sana duk fokus pasal pemodenan dan sebagainya. So kita pun masa zaman Abbasiyah ni nak cipta juga ilmu-ilmu teknologi yang baru. So dengan tu banyaklah sekolah-sekolah Muslim yang muncul. Contohnya sebut kat sini 3 je. Actually ada banyak lagi kelas. So dinyatakan di situ number 1 is Ibnu Haytham, is it? Ibnu Haytham. Saya sebut ni just apa yang dia mention kat situ tau. Dia ada banyak lagi. Al-Khawarizmi, Ibnu Battuta, Al-Razi, Ibn Rushd, and then who else? Al-Farabi dalam music. So kat sini dia sebut mathematics, science dengan falsafah aja. So like Ibn Haytham, this is a mathematician and also scientist also. In English we call Al-Hazan. So dia ni banyak pada hukum matematik, geometry, okay. Lepas tu sistem Cantor and optometris lah juga dia ni dan antara inventor dalam penemuan kamera dan juga spek mata.
So inilah guys ni, nama Al-Hazan. Okay, mana dia? So Ibn Haytham, known in the West as Al-Hazan or Al-Hazani. Ibn Haytham was the first person to test hypothesis with verifiable experiments, developing the scientific methods more than 200 years before European scholars learned of it by reading his books. He was also nicknamed Ptolemy's Secondius ataupun Ptolemy II. And Ibn Haytham is also regarded as the father of modern optics for his influential books of optics, ataupun dalam bahasa Arab nama kitab tu panggil kitab Al-Manazir. Manazir ni maksudnya nazara is lihat, kitab berkaitan penglihatan, sistem optik. So this is the first scholar. Hukum-hukum cahaya semua tu yang you all belajar kanta cembung, kanta cekung, apa tu, pembiasan cahaya semua tu, inilah dia punya founder there. And then we have also here mentioned is Ibn Sina. In English we call as Avicenna. So Ibn Sina banyak pada perubatan, sains, pembedahan, sistem-sistem deria manusia yang berkait rapat dengan hubungan dia dengan alam. And these guys also, scholar ni juga, dia antara yang awal menemui konsep kuarantin. Dia tak panggil kuarantin waktu tu, dia panggil al-arba'iniyah, because in Arabic arba'atun is 40, arba'una is 40. So maksudnya dia punya kuarantin tu within 14 days. Okay, bahasa Arab is wahidun isnani salasa, wahidun is 1, isnani 2, arba'atun 3, wahidun isnani salasatun 3, arba'atun 4. So arba'una is 40. Dan dia panggil dalam konteks quarantine tu, cuba tengok sini, the Ibn Sina is the great 11th century Persian scientist, also called Avicenna, was the first to use 40 days sanitary isolation al-arba'iniyah in Arabic, the 40 years, to prevent the spread of disease. So waktu ni diorang ada sakit macam cacar, wabak lah. If today's we have cacar memang ada lah kan, dan kita ada hari ni COVID-19 kan, tapi kita quarantine tak adalah sampai 40 hari kan. So the Venetian merchants adapted this as quarantina. Ni orang-orang Venice dia panggil quarantina, and then later become popular in all over the Europe, where in English version kita panggil quarantine. Right? That is sejarah awal lah. Konsep tu memang dah ada dah lama dah. Next, dia juga ada jumpa vaksin jugalah dalam mengubati sakit cacar tu, dan antara kitab yang terkenal adalah Al-Qanun fil Tib, kitab perubatan. Tibun in Arabic means perubatan lah, medication. Next, we have another one is in philosophy ataupun ilmu tasawuf, ilmu yang pasal sahsiah manusia kan, dalam dan luaran manusia. This is what we call Al-Ghazali or Imam Al-Ghazali. If Chinese we have Confucius, India we have Kautilya, so Muslim kita ada Imam Al-Ghazali. Selalunya dia punya quote dia banyak digunakan dalam ilmu-ilmu falsafah, hubungan manusia dengan alam, dengan kehidupan dan sebagainya. So this is Imam Al-Ghazali. Among the prominent quotes is like on life lah, examples. For good health, control your diet. For a good soul, control your sins. And for a good faith, send blessing upon the prophet. Ada lagi dia cakap, do not allow your heart to take pleasure with the praises of others, nor be saddened by their condemnation. Maksudnya kita jangan mudah sangat bangga dengan apa yang orang puji kita tu. Sebab takut kalau kita mudah bangga ni, kejap nanti kita dah lupa diri. Okay, lagi apa lagi? To get what you love, you must first be patient with what you hate. Kalau orang suka dengan benda yang dia suka pada dia je, benda yang dia benci dia tak suka. So first tu kalau kamu rasa kamu nak apa benda yang kamu sayang dan kamu disayangi, so kamu kena first sabar dengan benda yang kamu tak suka atau benda yang tak suka kamu, like that. Banyak lagi lah, this is in life. So next is the translator ataupun orang-orang yang menterjemah buku. Contohlah buku daripada luar kan, diorang bawa masuk, and then because diorang nak macam merging the concept tu, of course Islam takkan buang yang macam konteks-konteks barat, tapi dia just dia how to say, the merging untuk sesuaikan dengan kehendak Islam. Example, the translator is Hunain bin Ishaq.
Abu Nasr al-Farabi and also Yahya bin Adi and many more lah, banyak lagi scholar-scholar lain. Okay, other than Abbasiyah, selain daripada kerajaan Abbasiyah, we have also yang apa kita panggil kerajaan awal ni di bawah kerajaan Islam juga. Sebelum tu Christian, which is in Spain. Previously we call Hispania, and then bawah Islam kita panggil Andalusia. Today kita panggil Spanyol. Where is the location? Kat sini. Okay, zaman ni dia sama yang zaman-zaman masa medieval age kan. Zaman-zaman yang Christian church, the Pope ada problem dengan the government because of some of the institution tu ada yang dah corrupted, so jadi dia ada banyak rebellious kat situ, and raja dia juga ada yang kejam. One of it is Raja Rodriguez So banyak sangat chaos berlaku dekat Hispania, kawasan Spain awal dulu. Lepas tu diorang ni minta bantuan daripada Muslim daripada Afrika Utara. So all here majority is the Muslim, they are the Moroccan people, Moorish, orang-orang Moorish yang berkulit gelap So diorang ni kemudian salah seorangnya is Tariq bin Ziyad, dia lalu Selat Gibraltar ni. And then berjaya lah mengurangkan ketegangan di situ, mereka membantu orang-orang Kristian kat situ, dan lepas tu diberikan peluang untuk tempat duduk kat situ, and then diorang bersatulah kat sini pun kita boleh lihat bahawa pembangunan tamadun tu berpunca daripada konsep perpaduan dan juga ilmu. Bila diorang diberi peluang dan kemudian ada juga pemimpin Islam yang dilantik, maka diorang semakin berkembang dia punya kawasan Islam dia tu. So kota Islam terbentuk di Spain. And then antara universiti yang dibina adalah like Granada, Almeria, I think all of you mesti pernah dengar ni, Seville, Cordoba, universiti-universiti awal di dunia dulu. Right? Ni Cordoba, Seville, Granada, Toledo and Valencia. And some more dekat sini, kat Andalusia ni, bawah Islam pernah dipanggil Andalusia. Ada satu dia punya raja, khalifah ataupun menteri dia lah yang bagus, bernama Abdul Rahman Al-Awsat. Dia suka bagi ganjaran ataupun beasiswa bantuan kewangan for those yang committed dalam bidang ilmu and also teknologi. Siapa yang banyak buat invention apa semua tu kan, so dia akan bagi bantuan. Next, so that is Andalusia and Abbasiyah. Sangat fokus pada ilmu dalam perkembangan tamadunnya. You can also Google you cari cerita-cerita ni. Tapi kan sebenarnya kelas yang Andalusia tu kemudian dia juga mengalami fasa kejatuhan because at the end of the era, one of the leader names Abu Abdul. So dia ni pun dah, yelah tadi cikgu ajar kitaran sejarah kan, kitaran tamadun kan. Dekat hujung dia ada isu sikit. Kemudian Ratu Isabella of Castile. Okay. Isabella of Castile yang dia punya husband nama Raja Ferdinand of Aragon. Aragon pula. So berjaya menakluk kota Andalusia tersebut iaitu kita kata kawasan seperti Granada, Alhambra dan sebagainya. So Isabella of Castile and Abu Abdul, kalau tak salah nama leader, Muslim leader. So ada cerita dia juga kat sini lepas tumbangnya kerajaan Islam. Lepas tu kan ada banyak isu jugalah macam-macam yang berlaku dekat situ. Okay. Then ada yang kena paksaan bertukar agama. Ada kes yang bertukar agama. Lepas tu even the Jews juga diorang kena force juga untuk masuk Kristian dan sebagainya. So ini masa zaman kejatuhan lah. But lesson learned actually masa tu memang orang Islam pun ada yang pemimpin dia yang menjual tanah-tanah ataupun kawasan masjid pun dijual kan sebab mereka ni banyak hutang dan sebagainya. Situasi ni sama juga berlaku pada zaman Turki Uthmaniyah. Selalu kalau end of the era tu memang kekayaan tu diorang jadi lupa yang menyebabkan mereka lebih dekat dengan nilai-nilai yang tak bermoral. Okay? Tapi Turki lagi teruk dia punya era kejatuhan tu. Nanti saya explain. Let me check first whether all of you are there. Can you please raise up your hands tengah-tengah hari ni? Okay, thank you Leong Ho. Cepat dia.
Bagus. Tan Shin Shen ada tak? Tioh Easy. Tan Shin Shen. Okay, good. Jangan tidur kat sana Tak, saya check. Wei Hong dah masuk belum? Wei Hong? Wei Hong ada? Wei Hong tak ada ke? Kelas, siapa kawan dia ada tak dekat sana? Wei Hong tak ada attend. Okay, dekat kampung ke? Tak plus suruh dia WhatsApp saya je, kenapa? Never mind. Okay, we continue. Kelas, in between if you have any question you want to ask, macam biasalah buka mic ataupun you nak type kat sebelah. Oh, suddenly tiba-tiba nak tanya ke kan Baik, betul. Okay. Now kita pergi pula kepada kerajaan yang seterusnya selepas Abbasiyah dan Andalusia tadi. So now muncul kerajaan Turki Uthmaniyah and then dia ada era yang panjang saya cakap tadi because the leader is so many leader kan here kan. The great is the best one, the great leader is Al-Fatih. Because kenapa Al-Fatih ni bagus dia sebab apa? Kerana dia berjaya menakluk satu kota besar yang kita panggil sebagai Constantine atau Constantinople. Today kita panggil sebagai Istanbul. Kat mana ni? Kita tengok. So ni Spain tadi kan. Dia kan sebenarnya macam Kristian dengan Islam ni macam zaman dulu kan. Diorang ada masa fasa yang memang diorang ngam bagus. Lepas tu ada yang bila satu jatuh, so satu lagi naik. Macam contoh kan masa medieval age kan jatuh kan Kristian tu kan yang ada huru hara tu, so Islam naik. So bila Islam jatuh pula Kristian tu naik pula. Bila zaman dia bentuk era-era modernisasi apa semua tu kan. Macam tu lah. Okay, sampai dah hari ni kerajaan Islam tu fluctuated. Dia naik turun dan sebagainya. Next. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan ni sangat muda umur dia. Only like macam 20 years old, 19, 20 years old like that, dia dah boleh menakluk satu kota besar. Kalau you nak cari cerita dia, you just Google Fatih. Ada spell dia. 1453, not Selena Gomez. So here, the conquest of Constantine. Ditajuk oleh Ferrero Rocher. Ini lagu dia je. Sebenarnya kota ni kan adalah satu kota yang dia punya apa tu? Tembok dia memang sangat-sangat kuat. Nak tembus masuk tu pun bukan satu yang senang. So urban ataupun orang-orang yang kawanan perang kan, diorang cipta satu meriam yang sangat-sangat besar, sangat-sangat katanya boleh tembus lah kan kota tu, tapi tak boleh juga. So banyaklah siri-siri peperangan yang berlaku. Sekejap, saya buka. Ini kot berapa minit ni. Ni tadi saya ada buka. So dekat sini sebenarnya awal dia ada orang di bawah kerajaan Byzantine which is the Christian. Lepas tu this is Al-Fatih. Beberapa siri peperangan juga berlaku sebab nak masuk kota tu bukan senang. Yes. And then akhirnya berpihak jugalah kemenangan tu kepada orang tentera Muslim. Tapi kelas bila kamu tengok cerita ni dia ada unsur-unsur yang macam sekular sikit. Sorry. Lalu petang-petang line tak berapa baik lah. Sekarang okey tak? Boleh tak dengar saya? Is it okay everyone? Can you hear me? Okay, thank you Yan Chang. Right, kalau you tengok filem-filem Turkey, because diorang ni end of era, diorang dah macam secular tau. Macam dia tak sangat macam mana nak kata, modern lah orang kata Malaysia pun ada pattern macam tu tapi
tak sangat ekstrim. Macam Malaysia ni tengah-tengah lah, okey lagi So that's why bila tengok movie tu kamu kena macam set dekat kepala tu, jangan ingat macam oh ini Islam ke sebenarnya. Tak. That's why diorang ada yang macam kissing-kissing, free hand, dan tak sangat tunjukkan elemen Islam tu sebab apa, dah sekular kan dekat sana. Lepas tu kalau kamu tengok movie yang macam Magnificent Century apa semua tu pun tengok macam kehidupan raja yang banyak mistress dan sebagainya, memanglah ada berlaku tapi kena anggaplah itu sebagai satu sejarah yang perlu diambil iktibar. So, kena hati-hati tapi jangan buat satu generalization all the Muslim are like that, no Okay, memang macam tu. Tapi macam kita ke Asia pun ada juga babe, macam filem-filem kita pun kadang-kadang kan sepatutnya dulu boleh kena gam dah yang macam kissing-kissing ke yang unsur-unsur seks terbuka macam tu kan. Tapi tak tahulah sekarang ni macam kerajaan dah tak macam banyak tapis kan. Next. Okay, dekat sini dia pun sama konsep yang digunakan adalah perpaduan. Because apa, masa Fatih dah dapat conquer the Constantine, Istanbul today kita panggil. So dia melindungi semua orang-orang Kristian dekat situ. Dia tak adalah expel. So konsep dia sama macam tadi. Dekat Madinah perpaduan, even Andalusia juga ada perpaduan because of the Muslim and the Jews and also the Christian, they live together kan at the early age lah, early era tu. Tapi at the end tu pun dah hancur dah juga So dekat Turki ni zaman paling bagus yang Sultan Al-Fatih menyatukan kota Muslim dan Kristian di kota Constantine. So kemudian era yang sama juga di India, kerajaan Ghaznawi, Ghori, Delhi, Tughlaq dan Mughul, antara kerajaan Islam yang terkenal di India. Plus for your information, selepas yang Al-Fatih ni bersambung lagi dengan banyak sultan. Tapi end of era tu, cikgu cakap Sultan Abdul Hamid ni ada lagi 2 sultan lepas tu, tapi yang tu kita panggil Raja Boneka. Di mana gambar tadi? Ni. Zaman dia ni. Sangat kesian. He is actually the great leader of Turkey also. But Sultan Abdul Hamid ada banyak cabaran dia sebab dia ada luar dan dalam, problem dalam dan luar. You boleh Google juga cerita dia ni. Tengok, ada dalam penulisan dia tulis the Sultan Abdul Hamid is the great betrayal, but actually not class. Sebab apa? Dia ada 2 pro ni. Satu pro government yang pro dia, yang sokong dia, dan satu lagi yang tak sokong dia, yang anti government, which is under Mustafa Kemal Atatürk. Now you tengok tak ada perpaduan Muslim nak jatuhkan Muslim. Okay? Sorry, mana tadi? Ni. Ini masalah dalaman, tak ada perpaduan. So Mustafa Kemal Atatürk yang pemimpin yang tak pro kepada Sultan Abdul Hamid tadilah So dia ni menubuhkan the Young Turks ataupun Turki muda. So banyak orang follow dia. Dan ada satu slander lah dibuat kepada Sultan Abdul Hamid ni. So dia kata dia ni sebenarnya hanya guna nama Islam saja untuk dapatkan kedudukan. So jadi ni ada juga dalam filem ni. Ini lagi satu masalah. Okay, this is Theodor Herzl but not real. This is lakonan semula. Dalam masa yang sama dah lah dia ada masalah dengan si Mustafa Kemal ni yang nak jatuhkan dia. And at the same time juga dia sebenarnya menanggung yang hutang-hutang lama, kerajaan yang lama. Like Sultan yang sebelum-sebelum dia ni punyalah banyak hutang sebab diorang guna duit tu untuk beli benda-benda yang macam tak penting untuk kepentingan peribadi. Lepas tu diorang hutang, diorang sell lah, banyak dah diorang jual tanah-tanah tu. So makin kecil kerajaan Islam tu. And then Sultan yang Abdul Hamid tadi dia terpaksa tanggung lah kan, you know, dia pergi ke sultan-sultan seterusnya, jadi kerajaan tu semakin macam goyah tapi dia masih lagi kuat untuk mempertahankan juga until pada satu hari datang the Theodor Herzl. This is the guys so Herzl is the leader of Zionists. So waktu ni Herzl kata, okay, you nak habiskan hutang-hutang kamu tu kan, then why not you give us the Palestine, because diorang kan Jews memang kita panggil
Zionis kan dia nak dapatkan Palestin tu kan. So, jadi dia kata kita akan bantu settle hutang. Tapi Sultan tu kata, Sultan kata dia tak nak, dia kata sampai habis hayat dia pun dia tak akan bagi the Jerusalem. Jerusalem is Palestine. Right? So jadi okay, never mind. So jadinya si Herzl tadi, Herzl buat apa? Dia gunakan kuasa besar dunia. That's why lah macam sampai hari ni kan Palestin tu masih lagi mendapat kecaman daripada orang-orang Jews ni. Yang hari ni pun Palestin dah jadi banyak kawasan dia jadi kawasan-kawasan Jews which is Israel. Sebab apa? Masa zaman awal tu kan waktu tu dah nak World War berlaku. So, jadi this is the chance, maksudnya dia gunakan kuasa besar lah untuk dapatkan lokasi tersebut. And kuasa besar pula, diorang memang masa tu ada exist allied power semua, diorang memang nak strengthen their positions, right? And then some more yang industrial age semua tu memang menuntut diorang mencari kawasan-kawasan yang boleh supply dia punya bahan mentah. So this kerajaan Islam of course lah banyak bahan mentah yang diorang boleh conquer kan. So that's why dia berjaya exploit kerajaan Islam sebab dah lemah kan masa tu kan. And lagi Mustafa Kamal dengan tim dia pula ada yang macam buat fitnah kepada Sultan. They said that the Sultan hanya guna nama agama saja untuk kedudukan. So bila dah goyah macam tu, Sultan pula lepas tu, this Sultan ni kena expel daripada Turki. Kena buang negeri. Kerajaan, rakyat expel Sultan. Aduh. Sangat kompleks peristiwa kejatuhan itu. So akhirnya Europe berjaya menakluk kota Islam. So dengan itu jatuhlah kerajaan Islam yang kuat daripada beberapa abad kan. Jatuh dengan sekelip mata. Semua berpunca daripada satu, moral yang rendah dalam kalangan pemimpin. And then of course lah bila rakyat tengok pemimpin tak bagus, perancangan dasar dan juga keuangan juga teruk, maka diorang pun sendiri buat perkara tak baik. So jadi diorang pun tak bersatu padu. Right? And akhirnya membawa kejatuhan because kuasa luar nampak kelemahan tersebut. And what is the lesson learned, iktibar yang kita belajar? Nombor satu, pemimpin tu number one, perlu ada akhlak yang kuat. Okay, plus macam hari ni kan kita nampak pemimpin kita banyak macam sediakan okay dalam pendidikan selalu because kita nak kalau yang student yang kita panggil dalam falsafah pendidikan kita kan, dia kata nak student yang seimbang, right? Walaupun dia bagus teknologi dia, bagus kemahiran ilmu, bagus GPA 4 flat semua, so dia mesti ada juga jiwa. Dia ada agama kan Tapi the problem is kita tengok kadang leader sendiri pun tak show yang attitude yang bagus Sepatutnya diorang sendiri kena ambil course yang tersebut. Contoh saja tapi tak semualah. Macam Malaysia ni tak semua, adalah segelintir saja. Kita nampak macam kes-kes rasuah dan sebagainya daripada dulu memang ada, cuma itulah dia kantoi ataupun tidak saja. Jadi kalau benda ni tak terkawal keras, maka kita ditakutilah apa yang berlaku dekat sini mungkin akan berulang. Sebab apa? Terlalu banyak pembaziran yang berlaku, right? Kalau salah percaturan dalam buat dasar tu, maka wang negara semakin lama semakin kurang, so kita tak boleh nak buat pembangunan seterusnya. And then memartabatkan ilmu pengetahuan. So yang ni maksudnya zaman ni diorang dah semua sibuk dengan kekayaan. Yang zaman awal diorang sibuk dengan dunia ilmu dan juga penciptaan. So that's why diorang stable. Okay, so diorang punya hubungan dengan negara luar juga baik. Tengok bersifat terbuka ke arah kebaikan. So diorang boleh tolerate dengan idea daripada luar untuk penciptaan. And of course perpaduan itu wujud masa zaman Piagam Madinah di Madinah and also di Andalusia dan zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. So all the people Christian waktu tu hidup side by side with the Muslim. Saya cakap tadi kan. Dan sebenarnya kalau kita pergi ke kota tersebut pun plus, you pergi dekat Turki, you pergi dekat Spain ni, kalau you tengok macam contoh you pergi kota Alhambra, Granada you pergi ke macam Cordoba, so you boleh jumpa macam dia punya masjid look like a church. Ada yang church, yang masjid sebenarnya itu church, ada yang church sebenarnya itu adalah masjid. Diorang saling kita kata walaupun okay macam ni, dia conquer kerajaan tu, lepas tu kawasan tu dia tak akan buang lah yang macam unsur-unsur barat, unsur-unsur Kristian tu. So dia masih kekalkan, cuma elemen-elemen Islam tu ditambah.
Okay, saya ambil satu. Turki pun berlaku macam tu. Contoh is Hagia Sophia. So, I think all of you know this one. Previously is a church. So, lepas tu masa zaman yang Islam datang, sebelum tu Byzantine kan. Al-Fatih dia pun tutup lah bahagian-bahagian tertentu tu. Dan dia letak unsur-unsur Islamik. And then kemudian macam ni kan. First is church. Lepas tu zaman yang Mustafa Kamal, because very secular kan. So dia buka balik dan dia change function bangunan ni daripada masjid jadi museum. Lama babe, sampailah 2020 kan last 2 years baru diorang tukar balik kepada masjid plus. Sebab apa kalau museum nanti dapat banyak dia punya kita kata keuntungan kan. Itu pun sebenarnya ada juga argumentation like macam Pope. Ni pun melibatkan decision yang dibuat oleh United Nations lah. Masa tu diorang pun ada argue juga nak ambil jadi church balik. So after long discussion kan, so last kali tolerate so akhirnya dijadikan balik sebagai masjid. Dan sebenarnya kan yang macam kalau kita pergi kota-kota lama dekat sana, kita boleh nampak lah pertembungan antara Kristian dan juga Islam tu berlaku ada secara harmonis yang memberikan satu panduan kepada masyarakat. So this one reflects juga macam dekat Malaysia plus kita ada satu building, kalau you pergi Damansara, you try type ISTAC, so this is International Institute of Islamic Thought and Civilization which is under IIUM. So the building dia ada tiru macam kota-kota lama di Istanbul, di Alhambra, di Granada, apa tadi? Andalusia, Spain hari ni kita panggil. Kalau kita tengok kan dia punya hall dia, ada satu tu kalau kau masuk, it's just like macam masuk church. Okay? So dia punya macam dewan dia. So sebenarnya simbolik kat situ dia nak bagi tahu yang dulu berlakunya toleransi tu antara Muslim dan juga Kristian. Okay? Kelas. Okay. Mak saya. Okay. Sambung balik. Alright, ni lah tapi jangan terkejut pula kalau you datang, besar bangunan ni nampak macam ni. So it just a simbolik saja. Sebab sejarah tu yang kerajaan Islam yang bertembung dengan Jews and also Christians betul adalah satu sejarah yang sangat panjang and ada iktibar yang bagus kita boleh ambil daripada situ. Masa kegemilangan dengan kejatuhan. Right? Kejatuhan tu kita tahu kan punca dia apa, so of course kita jangan ulang balik lah apa yang mereka lakukan. Next. Iktibar tadi dah habis dah ni, kepentingan perpaduan semua ni, and then now kita pergi masuk ke topik seterusnya. Yang ni bila perkembangan Islam ke tamadun lain, macam contoh selain daripada Timur Tengah sana, kawasan-kawasan sana, kawasan tanah Arab, Europe semua tu, diorang juga tersebar ke kawasan Asia, which is in China, India and also the Asia Tenggara, Alam Melayu. Kat Asia Tenggara ni lagilah macam-macam kita ada pengaruh Hindu-Buddha, macam-macam agama ada dekat sini. Tu yang uniknya Asia Tenggara ni. So kalau dekat China, macam ini pun berlaku juga dekat Malaysia. Contoh culture dia bila mereka peluk Islam. Contoh orang-orang yang banyak kat situ Guangzhou dengan Beijing. Macam contoh nama yang dia gunakan, dia akan ambil surname tu yang sesuai dengan nama Islam. Setengah lah kadang-kadang ada je retain nama Cina dia, tak ada jadi masalah dalam Islam sebenarnya. Kadang-kadang ada juga yang diorang tukar ikut situasi keadaan negara tu. Kadang kat Malaysia memanglah nanti macam takut orang keliru kan. Ada je orang retain nama dan dia letak bin atau binti. So macam sini Abdullah ni kan dia macam contoh nama family surname dia is Loh. So Abdullah Loh apa kan. Khalid is yang surname dia is Ho apa. Khalid Ho apa macam tu. Dan pendidikan diorang buka banyak masjid dengan sekolah. Yang sekolah agama ni diorang belajar bahasa Cina, bahasa Mandarin dan at the same time bahasa Arab dengan pembacaan kitab Al-Quran. So ada banyak juga proses-proses translation. And then sastra dan falsafah dia banyak ada pengaruh dari tamadun Islam. Macam contoh karya penulisan Li Yishen, gaya bahasa yang kita panggil prosa klasik semua tu kan. Poem dia semua tu ada gaya-gaya Islamik dia. Ni zaman dinasti Tang. Lepas tu falsafah yang cerita version Arab sana
So 1001 Night sana, okay, ada dalam version Cina, which is the writers is Suling. And of course, kesan-kesan hubungan tamadun Cina dengan tamadun Islam dan juga tamadun yang lain banyak ditulis oleh dalam catatan Cheng Ho, which is one of the Laksman, the Admiral Cheng Ho, yang dia ni banyak memberi sumbangan dalam penjelajahan, pelayaran dan juga konsep peperangan dan politik. Contoh salah satu hubungan diplomatik dengan Melaka, right? So seorang Cina berketurunan Muslim. So kalau dengan India pula, okay, last sekali yang nanti kan dalam bab tamadun India dengan tamadun Cina dia akan cerita lebih detail kesan dia. Termasuklah tamadun Melayu sebagai kesan di Asia Tenggara atau alam Melayu. So pendidikan lah banyak mempengaruhi sebab apa orang dalam tamadun India ni, diorang belajar fizik, sains, perubatan semua daripada orang-orang Parsi, orang-orang Arab. So jadi diorang ada tiru juga perkataan-perkataan tertentu kemudian terserap dalam bahasa mereka. So dia kemudian keluar satu bahasa baru which is we call bahasa Urdu. Because dia absorb perkataan macam daripada Parsi, Arab dan juga Turki. Ni banyak digunakan pada kerajaan Mughal and then ditulis dalam surat khabar dan juga majalah lah. Majalah Al-Ma'rif dan sebagainya sebab ni salah satu medium dalam politik, dalam menyebarkan fahaman-fahaman politik mereka. Contoh Urdu letters atau Urdu language ni, kalau in Arabic bahasa Arab, the Arabic letters, okay, you kena faham konsep bahasa dengan tulisan. Kalau Cina panggil Hanzi, Hanya and also Pinyin, macam mana you eja dia sebenarnya ejaan tu saja tapi bahasa tu guna bahasa lokal. In Malaysia we call Jawi. Okay, yang pengaruh daripada Arab. So ini tadi Urdu. So original of course lah kita panggil Arabic letters. In Arab, so orang-orang Muslim sana, diorang cakap bahasa Arab using the Arabic letters. But in Malaysia, kita cakap lah bahasa apa pun dulu-dulu kan, bahasa Melayu lah of course, tapi ditulis dalam Jawi. Tapi hari ni kita guna tulisan Roman. Kalau orang India sana yang berketurunan Islam, so they use Urdu letters. Sama kan, cuba tengok. Boleh lah, tapi nampak yang Malaysia punya, Jawi punya, lebih kurang sama dengan Arab. Yang Urdu ni dia macam ada panjang-panjang sikit. Contohnya lah kalau kita nak eja nama seseorang kan, dia kena bersambung lah. Mana dia? Alif Bata. Yang senang sikit. Okay, saya ambil ni. Contohlah, okay, lepas tu dekat dalam bahasa Melayu, dia ada perkataan huruf yang tak ada dekat dalam bahasa Arab tu sebab yang orang Malaysia ni dia ada banyak pengaruh macam contoh ada bahasa Sanskrit, bahasa Inggeris macam huruf V kan, Arab tak ada, dia panggil fa so dia letak huruf waw ni dan dia letak tutup titik dekat atas ni. I take lah one name dekat sini, okay. Take for example I take nama Leong Ho, Teo Leong Ho. Susah juga ni nak eja ni. So Teo is T-E-O-H. So dekat sini dia eja ialah T for T tapi dia sambung lah. Ya is ya, E, ke kan? And O is wow. This one, wow. Mana ada wow? Ni wow. O like that. And H is ha. Like this. Okay. So Teo. H ada dua. Kalau bunyi tebal, macam tu, bunyi macam ni. So, lepas tu Leong Islam, lepas tu ya macam ni. Huruf ya, I. Lepas tu wow lagi. Lepas tu NG is nun. Macam ni dengan nga like this. Okay, jadi Leong. Dia kalau misal kata perkataan tu bersambung, perkataan Jawi kan. So dia setiap huruf tu dia akan sambung like this. Macam ni. Tengok buku, baku, bakau like that. Dia bersambung setiap huruf tersebut. Dia hanyalah
apa kita kata sistem tulisan tapi menggunakan bahasa Melayu. Urdu pun lebih kurang macam tu lah, cuma saya tak boleh nak buat Urdu ni sebab saya tak tahu Tamil so kalau Tamil dia follow lah ni, but they are Indian Muslim lah. Other than that, seni bina follow yang Islam punya style, which is Moorish punya style yang bumbung bentuk bawang semua tu. This is example dia, antaranya is Taj Mahal. Dan sajak dia ada diiringi muzik-muzik tertentu. This is Ghalib and also apa kita kata Amir Khushro, antara sajak yang disampaikan bersama-sama dengan muzik yang kita panggil ghazal atau qawwali. Kalau seni lukis pula Mughal. So the Mughal is Mughal arts ni yang macam painting dia tu yang gambar pemimpin dengan alam. So kita nampak ada turban dia tu yang ada corak Islamik. Kita boleh beza yang version India dengan version Muslim like this. Contoh, this is the Mughal arts. Okay, this is Mughal arts like this. So this is pengaruh daripada tamadun Islam dalam tamadun India. Okay, class. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Can you please on your camera? Siapa-siapa yang belum saya ambil attendance, seorang saja tadi kan, dia memang tak ada kan. So next week saya akan pergi ke last topic, sikit je. Kalau habis awal saya masuklah pergi ke yang tamadun Melayu ni macam mana, depends lah. Any question? On camera please. On camera. Cepat. On camera please. Mana dia? Thank you Leong Ho. Any other question you nak tanya class? Apa-apalah, nak tanya pasal tamadun Islam ke? Nak tanya pasal assignment ke? Tiada. Semua macam mood dalam holiday je lagi ni. Hari ni satu kelas saja ke? Satu kelas saja. Betul? Hang Dong, satu kelas je. Patutlah. Ya, betul. Aduh, ni Chung Yi buka kamera, and Yi Hang, Yong Chi and so yang tapi macam tak boleh. Okay, so yang hutang cikgu tadi, kumpulan mana? Kumpulan yang hutang cikgu Hang Dong, is it? Ya, betul. Okay, sekejap lagi hantar kumpulan. Kejap, Hang Dong dah hantar, saya nak check. Betul? Okay. Betul. So lepas tinggal je kan, dua-dua tadi dah settle kan. Nanti once saya dah okay, you boleh update dekat senarai tu lah So itu saja semua. With that, I end my session now. Bye everyone. Thank you. Muka tak ada nyawa.